Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Okey. Selamat datanglah kepada sesi live kita pada hari ini 31 Mei 2020. Okey. Hari terakhir untuk bulan 5 lah. Okey. So hari terakhir bulan 5 kan. So macam mana dengan trading anda bulan ni? Keseluruhan bulan ni macam mana? Adakah profit ataupun break even ataupun loss lah. Okey, saya harapkan semua ni ada profit lah. Okey. Kalau loss tu perkara normal lah. Okey. Trading loss, untung profit adalah normal. Yang penting kita boleh profit melebihi loss. Itu yang penting. Even saya sendiri pun tiap-tiap minggu saya masih berhadapan dengan loss kan. Ada loss. Stop loss kan. Tapi yang penting di end profit tu melebihi loss. Yang tu yang penting. Dan benda tu saya berlaku pada saya. Saya tak ada jumpa win-win kan tiap bulan lah. Full kan. 10 kali trade, 10 kali win kan. 10 kali trade, 10 kali win. Yang tu saya tak ada jumpa macam tu kan. Saya tak trade macam tu lah. Maksud dia tu kan. Saya tak dapat lah performance macam tu kan. Kalau orang lain tu terpulang lah. Untuk saya kadang saya 10 kali trade. Kadang 4 kali stop loss kan. Kadang 6 kali win. Ada kalanya kalau teruk 2-3 minggu lepas, tak salah saya, performance kan, 4 kali 4 kali trade, 4 kali stop loss. Yang tu performance saya. Benda tu adalah benda reality sebagai seorang trader kan. Even saya orang apa dikatakan lah full time trader pun ada minggu saya tak dapat withdraw, ada minggu saya tak dapat apa-apa kan. Loss lagi, kena cover loss pula next week. So kamu jangan risaulah kalau kamu masih loss lagi 2-3 kali loss tu normal lah. Jangan pula kamu cepat putus asa. Kadang kita ni pantang tengok account kan. Tengok account dalam tengok history ada merah, kita mula rasa kita punya strategi kita kan, teknik kita tak kena kan. Kita rasa nak kena filter, kena buat lagi. Jangan. Sebabnya tu kamu akan buang banyak masa. Okay. Just keep going apa yang ada. Bagi saya satu long term period. Okay. Barulah kita fokus. Barulah kamu dapat tahu. Kamu buat review nanti kamu dapat tahu ada sama ada profitable. Sama ada dalam 1 tahun punya data ke 6 bulan ke paling minimum kan. Tengok profitable tak profitable. Itu. If profit, keep going je lah. Even walaupun 1 bulan hanya gain 1%. Okay. So seperti sedia lah. Okay. Kita tengok pada pair-pair yang berpotensi lah. Okay. So macam biasalah, saya akan tengok lah atas permintaan lah. Okay, daripada Aiman Syahiran. Selamat Hari Raya Mak Azhar Batin. Ya, selamat Hari Raya. Hari ni Ayah saya Raya lah. Saya tak Raya lagi lah. Okay. Untuk Syawal lah, puasa kan. Okay. So USD JPY. So tengok pada USD JPY. So apa yang berlaku pada USD JPY? Saya ada share tak salah saya berkenaan dengan USD JPY. Alhamdulillah. Okay. Yang share tu profit lah kan. Menunjuk profit kan. Kalau tak profit saya rasa saya kena kecam lah kan. Okay. So masa minggu lepas saya ada share tentang dia ada buat pattern. So dia breakout pattern. Okay. Dan dia ke TP lah. Ngam-ngam TP. Terus dia terbang. Okay. So untuk minggu depan, apa yang kita nampak tentang USD JPY? Okay. So kalau kamu tengok kalau kita first kali kita akan cari, kita akan tanda apa? Support and resistance dulu Okay. So ni adalah satu resistance. Okay. Ini adalah support yang semasa yang masih belum dia semasa. Okay. Yang terbaru. Okay. So apa lagi? So sini ada satu lagi yang dia dah berjaya break. Okay, sini dia berjaya break So ini saya letak apa support yang dia dah break. Okay. Walau bagaimanapun dia masih ada lagi support ni.
Okay, kita akan cari satu resistance lagi. Kawasan resistance lagi kat mana ada? Sekitar area sini kan. Okay, sekitar sini ada satu lagi kita nampak sebagai resistant. Okay, apa ya? Support become resistant. Okay, so yang ni cukup. So untuk untuk minggu hadapan, okay, kita tengok apa yang berlaku. So price, okay, dah break ni. So price kita jangkakan dia akan buat lagi penurunan. Dia ada level yang dia perlu turun lagi. Okay, kecuali pada hari Isnin ataupun Selasa tu, Rabu, dia dah break. Okay, if dia dah break ni, baik, saya punya hilang barisan gelombang. Okay, if dia break ni, maksud dia strategi kita untuk sell adalah terbatal. Saya rasa ramai yang sell lah. Sebab saya dapat notification kan, banyak sell masuk sini kan. Sell kan. So far okay, saya stay waiting lah untuk buy. Saya takkan buy lagi sekarang ni. Dan untuk sell, okay, mungkin jika ada satu structure penurunan lah, kalau saya ada sell, saya akan cuba sell. Tapi so far untuk UJ ni saya kurang sikit lah nak sell like, untuk ambil ni. So saya mungkin akan sell jika dia buat structure penurunan. Masuk structure penurunan tu bila dia break support, dia buat new support, so dia break support. Ataupun macam ni dia buat, nak lebih cantik macam ni. Sorry, saya punya hilang. Macam ni dah. Okay, dia retest dan dia buat penurunan. Macam ni pun boleh. Semua warna biru, tak ada warna lain lah. Okay, so untuk UJ ni saya tak clear kata. Memanglah tak apa, as long dia tak lepas ni, kita takkan buy lagi. Okay, untuk tu syarat first lah. Okay, so saya takkan buy selagi tak break dia punya resistance. Okay, itu satu. Yang kedua, kalau untuk sell, okay, untuk seller, saya mungkin akan tunggu structure penurunan ataupun candlestick lah, engulfing ke apa kan, yang area sini untuk kita sell. Tapi dengan tight stop loss lah. Jangan letak stop loss pula. Sebab saya punya strategi adalah dengan stop loss. Dengan stop loss tu menyebabkan saya grow. Lebih kurang macam tu lah. Okay. So yang ni saya nampak tentang USD JPY. Okay, bagi saya ni saya kurang tertarik sikit lah, melainkan ada dia buat engulfing ke apa yang mungkin saya tertarik lah. Tapi kalau structure sekarang ni, saya pun duk buy more better bias kepada buy boleh, sell boleh. So kalau tak clear, jangan trade penny pula kan. Itu untuk saya lah yang saya nampak. Okay, so daripada salam tuan daripada Awang Muhammad Adri GJ. Selamat Hari Raya. Ya, selamat Hari Raya semua. GJ, GBP, JPY. So untuk GJ macam mana kisah dia? Okay, ni kisah minggu apa? Ni kisah minggu sudah lah GJ. Okay, so saya padam dulu lah, kita lukis baru. Okay, so minggu lepas apa yang berlaku pada GBP Pound Yen. So kalau tengok daripada segi support and resistance, price fail to break this level. Okay, so ni masih free, masih tak sentuh masih fresh. Kalau istilah lain orang panggil masih fresh Okay, so sekarang ni dia menguji resistance level. Okay, dia dah buat sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 4 kali. So ni kali kelima. Okay, bila price ni dah break, okay, saya akan suka untuk buy. Okay, di support, maksud dia break jadi support balik lah.
resistance become support. Okay, dan saya akan cuba take profit di area ni. Okay, ni untuk GJ. Okay, so adakah GBP akan menguat minggu depan? Okay, tapi andai kata price dia gagal untuk break, so kita takkan buy lagi lah. Kita stay lah, relax dulu kan. Bila dia dah break, barulah kita akan buat position buy. Okay, so ini adalah yang clear lah untuk saya. Kita akan tunggu dia break lah. Tunggu break kita akan ni. Okay, ada juga pair yang bila dia break lepas tu dia reverse balik kan. So sebab tu yang paling pentingnya adalah stop loss kan. Sebab kita cuma boleh fokus kan, kita cuma menganalisa apa yang bakal berlaku kat trade kan. Tapi nak jadi tak jadi tu, itu bukan urusan kita lah. Yang urusan kita adalah kita boleh kawal kita punya account kita. Yang tu je. Yang tu urusan kita untuk kawal kita punya keselamatan account. Okay, okay, 1, 2, 3. So saya jangkakan price akan break. Kita tunggu dia break dan kita akan cari peluang buy untuk GJ. Buat masa ni bias kepada buy lah. Okay, terima kasih untuk love. Syam Rapa Syam. Salam tuan, analisa AU dan UCAT. Ya, selamat hari raya. Ya, selamat hari raya AU dan UCAT. Okay, untuk Aussie USD, Aussie dollar. So untuk AU dulu So untuk AU, apa yang berlaku pada AU? Tak ada aja, saya cari aja. Luki kali. So AU, AU ni saya ada position buy. So naik lah. Tak tentu lagi. Okay, so AU kita tengok adalah support and resistance. Adalah support. So dan resistance yang terdekat adalah sini lah. Betul tak? Yang dia tengah test sekarang ni. Okay, so ini adalah resistance yang terdekat dengan dia. So net resistance dia mana? So kita boleh tengok net dia kat mana. Ataupun kalau terlalu ni, kita boleh buka kat daily untuk cari level TP yang berpotensi. So kita nampak di area sini kan. Okay, tak perlulah kita nak ngam-ngaman, kita just buat zone kan. Okay, sebab ni pun di daily kan. So bila kita buka H4, zone tu besar lah. Okay, so apa yang kita nak adalah kita tunggu dia break low. Bila price break, kalau siapa yang dah ada position buy, okay, yang mana follow saya punya hour signal tu, trade idea lah, not signal sangat lah. Okay, so hold je lah position ni. Boleh buat BE lah, siap lah. Dah take profit. So kita akan tunggu dia breakout lagi untuk naik atas. As long dia tak breakout, as long tu dia takkan naik atas. Kalau untuk buy lah. Okay, dan bila price break ni, break level ni, so dia akan jadi strategi sell. Jangan kamu nak buy pula kan. Anda kata price break level ni, so break level merah ni, support ni, so dia akan jadi strategi sell. So kita akan fokus pada sell pula. Buat masa ni, okay, price sedang menguji resistance. So kita akan buy selepas price break resistance. Okay, clear tak? Okay, saya rasa tak banyak pip sangat lah. Saya rasa dalam 60-70 pip kan. Berbaloi lah kan. Kalau 1 pip $10 kan, 70 pip dah $7 kan. Akaun kamu lah, bukan akaun saya. Okay, clear tak? Syam ke Sam? Okay, so ini adalah untuk Aussie USD. Okay, dan seterusnya daripada Sam juga. Okay, adalah UCAT, USD Kanada. So apa yang berlaku pada USD Kanada? Okay, so ni saya punya forecast minggu lepas. Okay, so price dah break. Okay, dia tak retest, dia turun-turun, dia touch dan dia memang sini. So apa yang berlaku untuk minggu ni? So kita seperti yang kita nampak lah, price buat apa ni?
dia buat sideway kan. Okay, sideway mode. Sideway mode. Sideway. So, kita akan tandangkan support and resistance dulu. Okay, ni cara mudah lah. Okay, maksud dia banyak banyak volume kat sini banyak order kat sini sebab tu dia duduk main raging Okay, dia duduk main raging, maksud dia price sedang membuat, kadang-kadang dia buat chart pattern kalau ada, ataupun dia buat macam-macam lah, macam-macam cerita ada kat sini. Okay, so kalau kita tengok daripada segi ni, kita tengok ada lagi tak kawasan support yang selepas tu, mana support yang berhampiran dengan dia lagi. Okay, so saya tertarik dengan ni dah berlaku. So mungkin di area sini. Okay, untuk kawasan resistance dia ada satu lagi area sini kan. Ni kan kena ingat lah. Okay, so untuk yang menariknya kat USD Canada ni, okay, price dia dah break support ni. So strategi dia adalah strategi sell. Okay, tetapi bila dia sampai sini, dia buat apa? Dia buat raging kan. Dia buat sideway, dia buat open gap point. Saya tak faham kan, compress ke apa, saya tak ingat, saya tak tahu. So dia sedang mengumpul kekuatan sama ada nak pecah ke atas, nak pecah ke bawah. So nak lebih selamatnya, okay, okay, kita tunggu dia break bawah untuk kita sell. Okay, kita tunggu dia break kat bawah, kita sell dengan aman. Okay, tapi kadang-kadang ada trader yang sanggup ambil risk kan, dia kata tak apa, naik sell lah. So itu terpulang kepada kamu punya kekuatan account masing-masing lah. Okay, so buat masa ni strategi kita akan nampak bias kepada sell. Betul, bias kepada sell. So saya akan fokus pada sell bila price breakout. Tapi pada yang ada position sell daripada atas ni, hold je lah. Tapi yang tak ada lagi, kita tunggu dia breakout dulu baru kita sell lagi. Jadi kita jangan sell kat sini kadang-kadang, sebab ada kemungkinan price akan naik atas dulu baru dia turun balik. Tu tak ada masalah. Dia anything can happen dalam market. Dia test ini balik kan, baru dia turun balik. Yang tu kita kena tengok lah. Okay, so nak selamatnya kita tunggu, ataupun tiba-tiba pada hari Senin atau Selasa tu dia naik sampai hari Rabu. Okay, hari Rabu ataupun hari Selasa petang tu, hari Rabu tu dia dah buat tanda-tanda dia turun balik. So kita boleh saya kat sini. Okay, yang tu dapat kita punya reward tu lebih sikit kan. Okay, clear tak? Sangat clear. So strategi untuk UCAT adalah sell, tapi kita akan tunggu sama ada dia breakout atas ataupun dia buat kenaikan ke atas dan dia buat structure penurunan ataupun candlestick reversal signal CRS untuk turun. Okay, so bolehlah kalau untuk turun tu kita akan cuba sell. Okay, dan kita tak akan cari bias as long price dia tak break ni. Jauh ya. Jauh. Sebab sepanjang penurunan ni adalah structure untuk penurunan. Yang tu. Okay, ni saya nampak tentang USD Canada. Okay, so daripada Assalamualaikum tuan, waalaikumsalam, daripada Nafas Enko minta tolong tengok EA dan GJ. Okay, GJ saya dah tengok tadi. So sekarang ni adalah EA. So pada EA Euro AUD, so Euro UAD apa yang berlaku? EA minggu lepas saya dah stop, saya dah loss saya cut loss lebih kurang dalam 7 atau USD. Itu harga saya punya saya. Okay, so apa yang berlaku? Price minggu lepas dia break dan dia buat kenaikan balik. Okay, dia dah break ni cantik actually. So cuma dia buat skala retracement, yang tu kamu belum faham. Okay, price ni dia dah break. Okay, cuma skala retracement dia buat kat sini, tapi dia buat kat atas ni. Okay, so apa yang berlaku?
kita nak minggu depan. So ni adalah saya tanda sebagai support dulu lah. Support become resistant. So ni adalah kawasan yang dah break. Okay, itu menunjukkan petanda. So minggu depan siapa yang dah sell kat sini, hold je lah. Okay, so sini ada satu lagi. Maksud dia, strategi sell terbatal apabila price break atas ni. Okay, break ni terbatal. Strategi sell. As long tak break, itu adalah strategi kita masih strategi sell lagi. Maksud dia, bila break ni jadi strategi buy lah. So kawasan mana yang kita nak take profit? Okay, so dia akan jadi macam ni. Kawasan ni adalah kawasan untuk take profit. First take profit. Bila breakout ni baru kita boleh cari next breakout. Next TP. Sorry, next breakout pula. Sekejap, saya cuba cari next TP dekat mana. So ada kat sini kan. Okay, tak jauh lah. Okay, so kita akan TP di area sini. Okay, so ada trader yang PM saya pada minggu lepas. Dia tanya saya berkenaan dengan apa, berkaitan dengan stop loss kan. Dia tanya saya, kalau saya entry area sini, takkan saya punya stop loss ni kat mana? Takkan nak buat kat sini kan. Sebab saya kata, kalau kamu punya account tu dah betul-betul besar, nak trade dengan risk reward, kamu tak boleh tak stop loss kat sini kan. Kamu taklah di area resistance yang ada, atas pada area resistance kan. So bila kena stop loss, tak mestinya bila kena stop loss kamu terus counter jadi buy. Kamu kena tunggu dulu dia breakout structure sell ni, baru kita boleh buy. Mungkin kita akan cari peluang untuk sell. Kalau kamu trade satu pair, dua pair ni tu kita akan tunggu pula kat atas ni untuk sell lagi. Melainkan dia dah break structure sell ni, baru kita boleh cari buy. Yang tu adalah kamu kena faham. Kadang sebab tu kadang aku tengok kadang saya ada entry, dia kena stop loss, saya tengok dia naik atas lagi, saya tengok dia buat structure penurunan ni, so saya sell lagi. Apa, kena stop loss dulu. Ada setengah trader dia tak mau, dia sayang pantang untuk nenek dia, pantang dia punya turunan, tengok warna merah dalam account. Ada trader macam tu, saya pernah jumpa kan. Okay, dia sukses kan, dia pantang, tak boleh tengok warna merah. Kalau warna merah bagi dia tu satu fail untuk diri dia, dia kena biru lah. Biar dia hold 6 bulan, 7 bulan tak apa. Dan hold dia last sekali adalah MC. Okay, so tu atas pulang masuk lah. Kalau kamu seorang yang, yalah, kamu ada duit banyak kan, so tak ada masalah lah. Kamu bekerja. Kalau saya MC, habislah saya kan. Jenuh saya isi borang isi resume kan, tak resume kat orang lain pula minta kerja kan. Umur macam ni sekarang ni, siapa nak terima saya kerja kan. Okay, so untuk EA, okay, strategi kita adalah sell. Okay, so sekarang price dah buat apa, dia dah break kan. So kita akan boleh cari peluang sell. Okay, di sekitar area ni lah, kawasan-kawasan ni, support become resistance ni. Okay, untuk kita sell sampai sini balik, ataupun dia break, kita akan tengok sampai sini. Okay, tu adalah saya punya jangkaan untuk pair Euro AUD. Okay, as long dia tak break atas ni, jangan kita cari peluang buy lagi. Break atas ni baru kita akan confident untuk lebih buy. Tak break ni, dia boleh cari sampai sini pun, dan nampak kan ni pun boleh jadi juga kan. Ni pun boleh jadi juga. So hati-hati lah dengan manipulation market lah. Okay, kita tak tahu player ni, big trader ni tak order kat mana, kita tak tahu. Kita cuma dapat awal dan kemudian CRS. CRS tu adalah petanda awal, early signal yang menunjukkan bahawa buyer atau seller tu berminat. Tak confirm lagi berminat, tapi kita masuk lah. Sebab mana tahu minat dia tu dengan order dia sekali. Ni saya cerita dalam sikit lah. Okay, so cukup dekat dulu, tak boleh lebih-lebih apa. Okay, so daripada Fitri Aziz, MDH ni apa? MDH tak tahu. Fitri Aziz, EU, okay, Euro USD. Terima kasih untuk like. So apa berlaku pada Euro USD? Minggu lepas saya target nak sell kan, bila price break. Nampak? Ini yang menyelamatkan kita, bila kita tunggu dia breakout. So minggu lepas price tak breakout bawah pun, tak perlu kita nak sell kan. Okay,
So minggu lepas saya tak ada entry saya rasa kat EU. Tak ada entry saya rasa. So price dah breakout atas. So daripada strategi sell kita bertukar kepada strategi buy. Kenapa? Sebab price dah break ni kan. Ni saya dah cerita kan. Minggu lepas saya dah cerita dalam live ataupun boleh tengok kamu yang ulangan saya cerita. As long dia tak break ni, as long kita akan cari sell So bila price dah break, so dah jadi kawasan buy. So kita tanda dulu kawasan support and resistance. So sini ada resistance terdekat. Dia pun dah touch dia punya resistance. Oh patut ramai orang sell sebab minggu lepas saya tengok ada jemaah tu ada orang sell EU kan. Saya pun kawan-kawan trader ramai yang master-master yang hebat-hebat. Okay. So apa yang kita nak? Okay. So untuk EU ni agak dia lebih kurang sama juga yang lepas, tapi bukan pada EU paling. Saya nak buy EU lagi, saya akan tunggu dia breakout ni dulu. Okay, penting tunggu dia breakout ni baru kita akan buy. Buy sampai mana? Buy sampai net resistance. Tengok, saya guna yang tu je. Okay, saya menggunakan SNR. Saya tak gunakan lain-lain. Itulah itu. Okay, kenapa? Sebab bagi saya SNR adalah perkara mudah yang kita nak, saya nak kongsi dengan trader. Dengan SNR pun kita boleh mampu buat money yang banyak buat profit kan. Loss pun boleh juga kan. Okay. Sebelum kamu nak masuk advance kan, indicator ke apa ke yang lebih detail kan, kuasai basic dulu. Kuasai basic ke basic, okay boleh pergi ikut advance. Okay. Tak ada masalah yang tu. So untuk EU, okay, baik topik kan. Cakap banyak malam ni. Okay, untuk EU pada minggu ni, minggu depan kita akan, kalau if you nak buy, tunggu dia breakout dulu. Sebab strategi memang strategi buy lah. Sebab strategi buy disebabkan oleh kerana price dah break area sini. Okay. Dan penurunan dia adalah penurunan untuk mencari retracement. Okay. Tetapi awas, sebab kadang-kadang bila berlakunya dua macam ni, dia boleh menjadi boleh menjadi double top kan. So bila double top terhasil, kemungkinan price boleh turun sampai sini kan. Dia turun sampai bawah ni kan. So untuk buy, untuk strategi buy. Okay, untuk strategi buy kita akan tunggu dia breakout. Okay. So macam mana pula untuk strategi sell? Okay. Untuk EU, okay, kita boleh sell, okay, apabila price, saya lebih suka bila price break level ni. Break level ni kemungkinan saya akan fikir untuk untuk mencari sell, okay, position sell, okay. Terbelit lidah saya. So lambat lagi cikgu. Lambat lagi lah untuk isu ni. Kalau dia break, kita boleh entry awal. Tapi kalau dia turun, dia tak break, dia turun. Okay. So, kita tunggu je lah dia break ni untuk sell. Kalau saya lah. Kalau kamu nak sell atas ni, terpulang pada kamu lah. Kamu ni account kan. Tapi kalau kamu tanya saya akan lebih secure untuk pada buy lagi. Okay. Kemungkinan price akan jadi. Dia akan test kan. Dia kena ni, dia test balik kan. So, dia buat structure kenaikan balik kan. So, dia boleh naik lagi kan. Tu masing-masing lah. Okay. Tak ada apa saja boleh berlaku dalam market. Tak ada yang mustahil kan. So kita bercakap tentang kebarangkalian. So apa yang saya nampak sini, saya akan lebih selesa buy bila price breakout. EU ni breakout, kita akan buy. Bagi saya penurunan untuk EU adalah penurunan untuk retracement. Sehingga dia break this level support ni. Okay. Ni kita nak warna biru cantik sikit. Sama dia boleh bounce kan. Dia turun dulu kan. Turun, dia bounce balik, tubuh dia naik atas balik. Itu pun boleh juga. Okay. So itu tentang EU yang saya dapat kongsikan. Okay. Salam cikgu. Waalaikumsalam. Muhammad Nizam. Assalamualaikum cikgu. Okay cikgu. Selamat Hari Raya cikgu. Okay. Salam. Selamat Hari Raya Nizam. Lama tengok abang Nizam. Okay.
Itu clear je. Terima kasih. Norfahana Mazni. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya. Ya, selamat Hari Raya. Dia ayah tak? Boleh terangkanlah position untuk goal. Terima kasih. Okey, goal lah. So goal. Goal. Minggu lepas saya dah cakap tentang goal, saya rasa. Betul. Minggu lepas saya dah cakap tentang goal. So, goal, dia dah break. Okay, dan dia dah touch kita punya TP kan. Siapa yang trade goal dan follow saya punya trade idea dan kamu punya idea, kamu punya analisa, confluence saya punya idea ni. So, okay lah, profit lah. So, bila dia touch kita punya level, dia bounce ke atas balik. Tu yang pentingnya. Kalau kamu nak sell, kamu tunggu dia breakout kan. Okay, so, padam. Okay, sekarang ni apa yang berlaku pada goal pula. So, macam biasa tandakan support and resistance. Okay, ni adalah support. Satu, dan resistance dia kat mana? Sini. Wah, biar betul. Ya, betul. Memang itu resistance. Saya silap 2 minggu lepas kan, spekulasi yang kata goal nak sampai 3,000 kan. Okay, saya tak tahu lah. So, ramai lah trader. Itu ada spekulator Saya buy gold kan. So selalunya bila berlaku news macam tu, selalunya price akan turun dulu. Dia akan makan dulu kita punya stop loss semua, baru dia naik. Yang tu daripada segi technical fundamental lah, yang saya faham lah. Okay, tapi saya tak ambil pot lah benda-benda macam tu kan. Sebab bila speculator masuk ni, susah kita nak predict market. So untuk gold, apa yang berlaku? So tandakan support and resistance. Sekarang ni gold kat mana? Okay, so ingat support dia adalah support yang bounce Dia dah daripada support ni So sekarang ni kita menjangkakan price akan lagi naik. Okay, so dia ada satu sikit sini yang comel. So saya jangkakan price akan membuat kenaikan lagi untuk gold. Okay, so kita akan tunggu dia buat retracement dan boleh buy. Di area support ni ada satu kan. Okay, maksud dia untuk gold ni senang je. As long tak break level merah ni, support merah ni, kita tak akan cari sell. Kita akan fokus pada buy. Kalau dia break, kita boleh cari sell. Tapi buat masa ni price buat kenaikan, dia pun buat structure kenaikan. So kita menjangkakan price akan buat kenaikan lah, structure kenaikan. So kita akan fokus pada mencari buy untuk gold. Okay, resistance pertama dia kena hadapi dulu. Okay, tak apa, take profit dulu. Dan yang kedua, selepas tu lagi lah. Okay, nak hold sampai 3,000 tu, yang tu pulang pada kamu lah kan. Saya tak tahulah, sebab saya tak trade gold lah. Saya tak trade gold. Okay, currency saya pun dah penat saya nak monitor kan. Dah orang tahu kalau istilah ni jenuh profit kat ni kat currency takkan kita nak trade gold lagi kan. Memang macam tu lah. Dahsyat ayat tu. Tak ada, saya tak sempat trade gold yang tu je. Sebab gold laju jijik ayat. Okay, so yang tu saya dapat kongsikan supaya gold adalah kita bias kepada buy. Probability buy lebih tinggi daripada sell, unless sehingga price breakout support merah. Okay, clear? Okay, itu adalah gold. So kita tengoklah minggu depan dia tak jadi. Ahmad Syahmin. Okay, terima kasih, clear. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. EJ Euro GPY. Oh, saya tak buat ya. So apa berlaku Euro GPY? Wah, so Euro GPY, firstly kita akan tanda dia punya resistance dulu and support dulu. Ni adalah dia punya resistance. Okay, so ni adalah support dia. Oh, dia tu dia bang. Okay, wah, UJ ni panjang cerita ni. So dia ada apa sini? Ni dia ada ada apa? Dia punya level resistance kan. Okay,
Maksud dia, kemungkinan price dia boleh jadi macam ni. Dia boleh buat pattern apa, head and shoulder kan. Hati-hatilah sini. Nampak? Tada. So, kemungkinan price dia test ni dia boleh turun bawahan. So, untuk UG ni hati-hatilah. Okay. Untuk buy, saya dah tak minat nak buy sebab dia naik terlalu tinggi. Okay. Dan naik tinggi dan kita nak buy, saya tunggu dia break dia lah. Okay. Tunggu dia breakout, baru kita akan buy. Di resistance ni, baru kita akan buy. Okay. As long dia tak break, kita akan cari peluang kita sell. Peluang untuk sell. Tapi hati-hati lah. Peluang sell, make sure kamu tunggu dia buat structure penurunan. Maksud dia breakout dulu, dia buat penurunan, baru kita boleh sell. As long dia tak break, as long tu kita takkan cari sell. Dia tak buat breakout maksud dia buat, walaupun dia buat CRS tapi dia tak buat turun dia terus buat kenaikan. So kita takkan entry sell lagi lah. Sebab range dia besar untuk Euro JPY. So hati-hati lah. Okay. So sini dia ada dia punya resistance become support RBS. Okay. So kita akan tunggu sama ada dia buat apa kat sini. Di nombor 5 ni dia, ataupun di resistance nombor 5 dia buat apa. Sama ada dia buat structure penurunan ataupun bila dia breakout, kita akan tunggu lagi sikit lagi breakout nombor 3 ni, resistance ni untuk kita buy. Okay. Yang ni bukan elite wave Okay. Yang ni adalah saya nak tanda nampak structure yang tu ya. Okay. So untuk Euro JPY, kita bias kepada sell bila structure wujud, dan kita akan buy bila dia breakout atas ni, resistance atas ni. Yang ni adalah untuk Euro JPY. Okay. So sama-sama kita lihat sama ada dia akan buat structure penurunan ataupun dia akan buat kenaikan. Dia boleh jadi 50-50 lah. Kita tunggu market buat dulu, baru kita buat decision. Jangan kita buat decision awal pada market. Masalah kita selalu buat decision pada awal. Maksudnya kita entry dulu kan. Lepas tu kita tengok, market macam mana. Okay. Kita tunggu dulu bagi market clear semua movement, baru kita masuk. Tak apa, rugi sikit lah. 20 pip ke 40 pip, 50 pip pun rugi. Tapi berbaloi. Daripada kita duk agak-agak. Kalau dalam masakan tu boleh kamu buat agak-agak kan. Tapi dalam trading ni, kalau kamu buat agak-agak, floating lah kamu. Ataupun lebih teruk, kamu punya account boleh blow. Okay. Okay. Clear tak Muhammad Syamin? Okay, terima kasih. OP Enzel. Okay. Jeff I. Cendol. Okay. So Jeff I. Cendol. Okay, minta pair GN. Jarang minta pair GN ni. Okay. So GN apa berlaku? Okay. Jangan lupa dia breakout. So GN, kisah dia sama je saya rasa GBP ni kisah ni. So waktu sukar Ini adalah support, ni adalah resistance. Yang clear lah, yang berhampiran kita nampak Okay. So satu lagi GN, dia dah break ni break this level di support. So strategi sepatutnya adalah strategi sell, tapi dia dah turun sampai ini, dia bounce. Okay, dia fail to break dan dia buat kenaikan balik. Okay. So untuk GN ni saya akan cuba tengok lagi support. Ada lagi support yang dekat-dekat dengan dia. Okay. Jauh-jauh. Okay. So tak nampak. Saya cari kat daily. Ada tak? So sini dah berlaku. So di sini lah. Okay. Dah terlalu hampir Ni saya punya ni je lah. Kalau kamu nak tepat, kamu ambil tepat lah kan. Ni just nak nampak sebagai support resistance saja.
Okay, ni warna biru. So, apa berlaku pada GN ni? Okay, sekarang ni price dah bounce. Maksud dia, kalau kamu nak sell GN ni, kamu tunggu dia breakout dulu lah. Lebih selamat. Okay, breakout dulu baru kamu sell untuk GN. As long tak breakout, kamu jangan sell lagi GN. Sebab hati-hati. Okay. Dan jika kamu nak buy, kamu tunggu dia breakout ni dulu. Baru kita boleh cari buy. Breakout level ni, baru boleh cari level buy. Okay. Tapi tak banyak lah sebab sini ada dia punya tool dia. Okay, ada satu resistance lagi yang tajam kan. So, which mean apa? Price akan menggi area ni dulu. Sama ada dia turun lagi ataupun dia akan buat kenaikan lagi. Okay. So, net level kita sini lah untuk kenaikan. Okay, as long dia break ni, dia break level ni, dia akan cari sini. Maksud dia break ni lah. Di level. Nak lagi cantik lah. Dia akan cari sini. Okay, kalau turun, kita akan tunggu dia breakout dulu. Okay, baru kita akan sell. Sampai sini. Okay, 196620. Ini saya nampak tentang GN. Okay, clear tak? Okay. So, ini adalah GN. Ada soalan bertanya lah tentang GN ni. So, daripada Don, cikgu tolong analisa ECAT, GCAT dan ECHF. Wah. ECAT, GCAT dan ECHF. ECAT So, kita tengok ECAT apa yang berlaku pada minggu lepas. ECAT, okay. So, minggu lepas apa berlaku pada ECAT? So, price membuat penurunan, lepas tu dia buat kenaikan. Rope, dan kenaikan dia dah breakout sini. Oh, tak breakout belum. Okay. So, boleh buy. Belum buy. Kita tunggu dia breakout dulu baru kita buy. Okay. Okay, kita tunggu untuk ECAT ni. Saya akan selesa. Kita tunggu dia breakout dulu baru kita boleh buy sampai sini. Okay. Maksud dia, kita akan tunggu dia breakout ni. Baru kita boleh buy dengan tenang. Kenapa kita tak buy? Ataupun kita tunggu dia turun untuk kita buat buy. Sebab hati-hati. Okay, price kemungkinan dia buat apa sini? Buat formation double top kan. Okay, ni satu di dua. Memang tak jadi double top, tapi kemungkinan tu ada. Okay, saya lebih selesa buy bila price dah breakout ni, baru kita akan buy. So, untuk Euro Canada, kita akan buy bila dia breakout. Tapi kalau kamu dah buy dah bawah ni, kamu tunggu je lah. Hold je lah kan. Tapi kalau kamu tak ada buy, kita akan tunggu dia breakout dulu, baru kita akan buat posisi untuk buy. Okay. Sebab price fail to break this resistance. So, kemungkinan price ada buat penurunan. So, kalau turun, kamu nak sell turun. Boleh sell tak? Okay. Boleh sell bila price dah buat structure penurunan. Okay. Yang tu tak masalah. Tapi hati-hatilah. Sebab apa? Sebab momentum kenaikan dia ni kuat kan. So, kemungkinan penurunan yang kita ambil sell ni adalah penurunan untuk skala retracement. Yang tu kamu kena hati-hati. Okay. Kamu kena hati-hatilah. Sebab tu saya lebih selesa kita tunggu buy bila dia breakout. Tak perlu kita teragak-agak kan. Mungkin dia cari level kita nak buy kat sini, nak buy kat sini sebab dia tak break ni Kalau dia dah break ni, candle dah break solid, of course kita akan cari buy kat bawah-bawah ni pun kita akan cari buy. Tu beza dia. Okay. Ni adalah tentang ECAT. So, GCAT pula. So, GCAT apa yang berlaku pada GCAT So, GCAT pun meninggalkan shadow. Panjang shadow dia. Okay. Oh, sakit hati kalau shadow.
Kena kita ada position Kena shadow dia apa, naik dia buat naik, lepas tu shadow kena stop loss, lepas tu dia turun pula kan. Yang tu sakit hati. Bukan kamu sakit hati, saya pun sakit hati kan. Kena stop loss dulu baru dia follow kita punya market Okay. So untuk GCAT ni, apa yang berlaku pada GCAT? Okay, kalau kita nak buy GCAT, make sure dia breakout ni dulu. Okay, baru kita boleh buy GCAT. Buy sampai mana? Kita boleh buy sampai area sini. Wah, jauhnya. Ya. Kalau kita nak sell, okay, boleh cari sell. Okay, tapi kita punya first TP kita dari sini lah. Okay, sekitar ni area TP. Dan nak cantik dia ada breakout ni, yang comel ni, support comel ni. Tu lebih selamat, lebih confident kita entry. Okay. Dan next level TP untuk sell adalah di area sini. Wah, jauh kan. Okay. Ni saya ambil ni Okay. Tak jauh sangat. So dia break ni baru kita boleh sell sampai sini lah. Tapi so far kita akan TP di sini dulu. Okay. Ini adalah yang saya nampak tentang GCAT. Clear. Okay. So daripada Don lagi dapat minta ECHEF, Euro Chef. So Euro Chef, okay. Minggu sudah. Ni bila saya punya analisa. Okay. So apa berlaku pada Euro Chef? Menarik Euro Chef kan. Dia semut-semut dia buat semut-semut, tiba-tiba dia buat kenaikan macam ni Takkah mengejutkan orang ramai? So untuk ECAT kita akan tengok dia punya support and resistance dulu. So jauh lah. Okay. So saya tanda dekat ya. So ini adalah support untuk level sell. Breakout ni baru kita cari sell. Dan ni adalah untuk level buy. Macam ni dia banyak pancaroba. Okay. So ni adalah TP untuk kita, TP untuk buy. Okay. So bawah ni adalah TP untuk sell. So apa yang kita nak buat untuk, apa yang kita nampak tentang Euro Chef ni? Okay. So price dah breakout. Okay. First syarat dia cukup syarat untuk breakout. So bila dia breakout, dia pun dah datang retest balik. Okay. So ada kemungkinan price akan cuba break ni. Maksudnya dia rebound balik, dia akan break. Okay. Dan dia akan cari B ni, kawasan ni ya, area sini. Okay. Kita tak akan cari peluang sell lagi as long dia tak break ni, tak break level ni, level support ni. Selagi tu kita tak akan cari sell. Untuk ECHEF kita akan fokus pada buy selagi dia tak break support merah ni. Okay. So bagi saya lebih selesa tunggulah sama dia breakout, apa dia turun ni untuk dia buat structure kenaikan, baru kita akan buy, ataupun engulfing ke apa untuk kita buy. Okay. As long dia breakout ni, breakout level ni saya akan tunggu je lah. Bawah-bawah ni baru kita buat, sampai dia break ni baru kita sell. As long dia tak break ni, hati-hati sebab kemungkinan price boleh jadi naik lagi. Okay. Clear tak? Okay, terima kasih untuk like. Euro GBP daripada Muhammad Fazli. Euro GBP. Yang mahal sekali Euro GBP So minggu lepas apa berlaku? Okay, price, okay, dia dah breakout. Okay, lepas tu dia buat kenaikan yang ni memang
kurang saman. Okay. Dia fail to retest pun lah. Dia tak retest pun sikit kan. So minggu lepas strategi yang kita plan tak menjadi. Dia breakout atas. Setelah dia breakout, kita tahu dia akan naik lagi atas. So dan dia dah breakout ni breakout pula level ni. So price akan going up lagi kan. So next macam mana pula? So kita tengok lagi. Ada tak resistance dia dekat? Oh ada. Okay. So sini ada satu kawasan resistance. Oh, menarik ni. Okay. Nampak tak? Sini kan ada, kamu nampak kan? Kawasan-kawasan pertindihan, persilangan macam-macam kan? Okay. So saya tanda satu lagi sebagai okay. So apa berlaku? Price dah retest kan? Dah retest. So sekarang ni kita akan tunggu. Kita akan cuba apa? Okay, kita akan cari peluang sell. Okay, bila price breakout support ni. Nampak support kecil ni Okay, dia breakout ni. Okay, kita akan consider sebagai sell. Okay, kenapa sell? Sebab saya nampak price dah dia test ni kan. Maksudnya dia dah gagal untuk break atas. So dia akan rebound balik bawah. Okay, so kita akan fokus pada sell bila price break support ni. Okay. So ada kemungkinan lah price naik atas balik. Ada kemungkinan. Tetap ada kemungkinan. Sebab tu kena tak stop loss. Okay. So andai kata kan, price membuat penurunan, dia break, lepas tu dia buat kenaikan dia buat turun, lepas tu dia ni, dia fail kan. Dia maksud dia buat kenaikan kan. So bila dia buat kenaikan, itu menunjukkan bahawa strategi sell kita terbatal lah. Okay, sebab price dah sampai waktu untuk naik. Okay. Okay. So untuk EG saya tak clear sangat. Tak clear maksud dia position kita akan stay waiting lah. Okay. Untuk kita tengok sama ada dia ke mana arah pergi. Okay. Sama ada dia akan buat penurunan. Tapi kalau saya nak buy, saya lebih selesa dia breakout ni. Breakout level ni saya selesa buy untuk EG. Okay, buat masa ni kita akan lebih pada menunggu apa dia buat. Okay. Yang tu yang saya nampak tentang EG lah. Okay. Daripada Izhar, sell EU sampai kotak bawah. Sebab kotak tengah tu macam manipulation. EU tadi EU sell EU sampai kotak bawah. Sebab tengah ni adalah manipulation. Itu terpulang lah. Manipulation saya tak tahu yang tu lah. Ya, kemungkinan ada. Okay. Apa-apa kita tunggulah. Jika price membentuk structure kan, ataupun membuat, maksud dia fail dia fail untuk bentuk structure untuk kenaikan. So kita akan, kamu boleh hold sampai bawah ni lah. Okay. Buat masa ni apa yang saya nampak adalah di sini lah. Itu manipulation ya, boleh jadi. Tak ada masalah untuk ni. So untuk EU, okay, saya masih stay dengan okay. Kita akan fokus kepada strategi buy. Nak lagi cantik bila dia break A ni lah, kita akan buy. Support ni kan, resistance ni kita akan buy. Lebih selamat lah. So pada yang berminat untuk sell, boleh sell lah. Okay. Ataupun kita akan cuba cari kawasan tertentu untuk kita buy. Maksud dia, di level-level support and resistance dia buat engulfing ataupun dia buat structure kenaikan, baru kita akan boleh cari buy. Okay, terima kasih Izhar. Okay, mengingatkan tentang manipulation apa-apa saja boleh berlaku tentang yalah, market EJ saya dah terang tadi. Syah, daripada Syah dia minta EJ pun saya akan stay tunggu kat sini sama ada dia akan buat level penurunan disebabkan oleh kerana structure head and shoulder, ataupun
Dia akan buat, kita akan buy bila dia dah break resistance atas ni. Ini yang EJ tadi lah. Saya dah terjelakan. Kalau nak mula-mula tengok nanti lah saya punya live lagi. So salam Suhaimi, Suhaiti, salam cikgu, selamat ayah. Ya, selamat ayah. Tolong tengokkan Enchef. Enchef So Enchef, apa yang berlaku pada Enchef? Okay, Enchef saya dah sell lah. saya dah sell. So turun lah sebab saya sell. Okay, tak ada. Okay, so apa yang berlaku pada Enchef? So macam biasa kita akan support and resistance. Okay, satu support. Okay, satu lagi. Mana lagi support dia dah? Sini pun ada satu support lah, tapi support kecil lah kan. So yang membuatnya tertarik sell ni adalah, saya rasa mungkin disebabkan ni lah. Okay, price dia dah break kan. Nampak dia buat apa pattern apa, head and shoulder kan. Maksud dia buat pattern ni. Okay. So sebab tu kita fokus pada sell. Okay, so kita nak sell sampai mana? Okay, kemungkinan price akan test sampai sini. Okay, ada kemungkinan lah price akan test sampai sini. Okay, so ataupun sini lah naik level. So kalau pada yang sell tu kita akan hold lah. Okay, di sini pun ada juga. Kamu yang confident kan, tengoklah satu-satu. Price dia boleh test kan, satu-satu kan. Dia main ni, dia naik balik atas batas, lepas tu dia turun balik kan bawah. Yang tu bukan dia turun buat tujuan dan bebas Dia ada banyak liku-liku pancaroba. Macam hidup lah dunia ni ada banyak pancaroba kan. Kalau turun macam tu, dia naik macam tu, saya rasa dah lama ramai trader-trader pakai apa, semua dah jadi jutawan, InsyaAllah. Okay, so price sekarang ni, okay, dia akan buat skala bagi saya adalah untuk turun lah, level penurunan. Okay, tapi hati-hati lah dengan level-level support ni. Sebab kemungkinan price boleh bounce balik apabila dia fail to break level support ni. Okay, dia gagal untuk break level support ni, memang dia akan naik balik. Itu hati-hati juga lah. So far saya nampak bias kepada sell. Okay, kita pun nampak ada structure sini. Ada chart pattern kat sini. So saya mengharapkan price akan going down lagi lah. Okay, ya. Okay, cuma hati-hati. Okay, sebab price dah break atas ni kan. So dia buat going down sampai bawah ni, lepas tu dia akan going up balik pun boleh juga. Dia sampai bawah ni, lepas tu dia boleh naik balik atas. So kita tengok lah, hati-hati lah. Okay, so ini adalah HF yang saya nampak tentang HF. Nabil Zulkifli CBD. Assalamualaikum cikgu, minta tolong share UChef. UChef. Okay, UChef. So UChef daripada Nabil lah. So minggu lepas nampak macam ni kan. Saya ada terang tentang ni. So price dah buat level penurunan. Ngam-ngam kan. Alhamdulillah rezeki. Okay, so price bila nampak bila dia buat level penurunan, nampak bila dia buat retracement ni, kata bagi saya yang ni lah manipulation dia tak test kotak ni tau kan. Selalu test kotak ni turun-turun kan. Tapi kali ni dia turun test atas ni. Okay, dia test atas ni, lepas tu baru dia test kali, lepas tu baru dia buat penurunan. Itu menunjukkan bahawa itu adalah manipulation lah untuk UChef. So pada minggu hadapan, apa berlaku pada UChef? So sekarang kita tandakan sebagai support. Okay, so next support dia kat mana? Besar kat sini. Sini ada satu kan, sebagai next support dia.
So, untuk UCHEF, dia tak sabar-sabar nak turun. Okay, dia dah break ni sebab tu kita akan strategi sell. Cuma hati-hati, kemungkinan price akan retest balik Maksudnya dia akan buat kenaikan lagi, okay? Baru dia turun. Dan saya selesa untuk UCHEF ni, saya tunggu dia breakout dulu, baru kita akan sell. Lebih selamat lah. Sebab dia test breakout dulu, baru kita sell. Kadang-kadang dia breakout, dia test ni, kadang dia test atas ni level-level ni dia test. Itu pun boleh jadi juga. Kadang dia buat gila, dia test lagi atas ni level ni Dia buat manipulation lah bagi boleh jadi juga. As long dia breakout. Tapi selagi tak breakout, hati-hati kamu nak sell sebab dia boleh jadi buy. Risk dia ada risk untuk kita buy, lebih risk untuk buy. So kalau kita tengok daripada segi penurunan, okay, daripada segi ni kan apa, price turun okay, dia membuat penurunan. Kalau tengok structure pun dia buat penurunan. So kita nak pasti lebih selamat lagi, sebab sini pun ada satu support lagi nampak dia datang test So dia ada satu support, 2 kali test tak lepas, 2 kali test tak lepas. So tengok test ketiga lepas tak lepas. Kalau breakout ni, dia akan apa? Dia akan cuba cari bawah lagi. Tapi once dia tak breakout, kemungkinan price boleh test sampai sini. Dia ada satu macam trendline sikit so dia boleh test sampai itu. Okay. So ini yang support tentang UCHEF. Saya harap dapat bantu kamu sikit sebanyak. Boleh compare dengan analisa kamu. Okay, kalau sama boleh jadikan Confluent. Kalau tak sama, follow you punya analis. Jangan follow saya punya analisa. Okay. Nofahana, clear cikgu, terima kasih. Okay, terima kasih Nofahana. Terima kasih atas doanya. $1 million hunter. Wah, MDH adalah $1 million hunter. Okay. Good. Wah, mantap. MDH $1 million hunter. Wah, bagus lah. GU. Belum. Okay, daripada Abu Bakar minta GU So GU, alhamdulillah. Okay, price follow saya punya analis. Okay. So price dah breakout, so dia buat penurunan dan dia buat kenaikan lah. Okay, dia buat kenaikan. So kita padam. So kita akan tandakan ni sebagai satu support baru. Okay. So resistance baru kat mana? Okay. So sini ada satu resistance. Yang jelas lah kita nampak dah sini. Okay. Kalau kamu tengok daripada segi trendline pun, kalau kamu tarik pun price dah break betul tak? Nampak dia dah break, dia dah melata-lata atas trendline ni. Dia dah buat kenaikan. So price dijangka akan membuat kenaikan. Pada siapa yang dah buy tu, hold. Tapi yang belum ada version buy, okay, kita akan tunggu. Kalau boleh dia buat retracement dulu, sama ada kita akan buy ataupun tunggu dia breakout dulu untuk kita buy. Breakout dulu baru kita buy, lebih selamat. Okay. Ataupun dia buat retrace dulu. Buat retrace dulu baru boleh buy juga. Okay. Buy sampai mana? Buy sampai sini dulu kalau nak buy kat bawah, kita akan buy sampai sini dulu. Okay. Ni ada satu support support lagi ni kecil ni, comel hotel ni. Okay. Buy sampai sini dulu. Tengok sini apa buat. Dia breakout ni, baru kita hold. Selalunya saya akan, kalau saya buy, saya akan hold sampai sini. Saya akan partial close dulu. Ambil dulu saya punya profit, gaji saya dulu. Saya nak withdraw makan minggu-minggu dulu, saya withdraw dulu. Ambil dulu profit. Baki tu baru kita hold sampai atas ni. Itu cara saya lah. Pulang kamu lah itu. Okay. So GU bias kepada buy. Okay, bias kepada buy. As long dia tak break support ni. Dia break support ni, baru kita cari sell. Okay. Saya bateri nak habis. Jadi berat sikit bila on. Okay, clear. Terima kasih. Tuan, dalam situasi US sekarang ni daripada Fitri ni boleh tak USD drop minggu depan?
drop minggu hadapan. Saya tak pasti apa berlaku US. Sebab US, kamu kena faham, kadang-kadang masalah berlaku banyak US tapi dia stay strong. Sebab kamu kena faham, urus niaga semua kat dunia ni, dia banyakkan semua 90% tu daripada USD tau. Sebab tu dia stay strong. Walaupun berlaku gempa bumi ke tempat dia pun, stay strong. Dia punya power dia tu sebab kita berniaga, minyak berniaga pun atas USD kan, semua berniaga atas USD kan. That's why saya tak rasa USD nak drop. Tu based on ni lah, tapi saya tak pandai fundamental lah. Saya tak tahu fundamental, saya fokus pada apa yang chat bagi. So untuk minggu depan saya buy GU buy, EU buy, UJ, UCHESS sell lah. So mungkinan USD lemah lah. Tu saya punya technical, okay, not daripada based on fundamental lah. Jeff clear, thanks. Tadi tengah pening beza antara D1 dan V versus H4 on GN. Sebab tu kita trade, saya trade kan, saya based on single time frame lah. Sebab bagi saya lah mudah untuk fokus pada single time frame daripada multi time frame. Sebab kebanyakan trader, tambah-tambah yang bawah dari 3 tahun trade okay, kebanyakan dia kalau dia fokus pada daily dan contohlah dia tengok daily dan H4 2 time frame, mungkin dia agak sikit keliru lah, yang tu je. Melainkan kamu dah ada satu SOP lengkap, macam contoh BBMA kan, dia ada SOP yang lengkap. Apabila berlakunya re-entry di H4 MHB di daily ke, maksud dia tu dia ada SOP dah siap, itu tak ada masalah. Tapi kalau kamu masih tercari punya kamu punya SOP, hati-hati lah. Make sure kamu dah ada lengkap SOP kamu. Bolehlah kamu tengok multi time frame kan. Tapi kalau kamu pakai ikut rasa je, yang tu kamu akan problem. Okay, tapi untuk saya lebih selesa pada single time frame. Okay, sebab mudah untuk saya buat backtest. Okay, saya punya analis mudah, dan untuk saya buat review trade saya pun mudah. Okay, clear cikgu. Okay, terima kasih. UCAT UCAT dah kan, daripada Muhammad Fauzi. Okay, UCAT dah Okay, UCAT dah, alhamdulillah. So saya pun nak habis lah. Slow. Okay, UCAT dah, alhamdulillah. Cikgu, boleh share tak berapa kerap withdraw dalam sebulan? Alamak, cuma nak tiup semangat ni. Withdraw kamu tengok dalam saya punya channel lah. Saya channel actually saya dah kongsi saya punya withdraw sesekali tak selalunya. So kamu boleh tengok lah saya punya channel tu. Nak cakap tak boleh, tengok channel saya. Okay, saya yang tu sebagai ni lah, sebagai kamu punya peniup semangat. Okay, so masuklah saya punya channel tengok saya punya withdraw. So alhamdulillah dah selesai. Ada lagi NU. Okay, last pair daripada Sam. NU. Okay. NU kita tengok. So NU, apa yang berlaku NU? MU ni depa kata bukan saya kata. Depa kata adalah adik-beradik dengan AU kan. Kalau AU buy, NU pun akan buy. So kita tengok betul tak betul daripada based on technical analysis. Channel ada link, boleh tengok kat saya punya page, ada link channel. Kat saya punya page tu ada link channel lah. Okay, nanti tengok channel ada NU. Okay, so NU kenapa kita tengok, firstly kita akan tanda sebagai support and resistance. Slow saya punya, bila on power dengan ni kan, dia jadi slow. So ini adalah sebagai satu support. Apa yang penting adalah NU dah breakout ni. Nampak dia break, dan dia break, dia test pun. Maksud dia dah breakout zone resistance ni. Itu menunjukkan bahawa price akan naik ke atas, dan dia dah datang test pun. So next untuk NU, dia akan cari mana? So NU hati-hati, dia ada satu lagi sini. Wah. Kalau kita tarik ni dah sama kan. Ni baru guna SNR mati time frame kan. So kena tengok pula kat H4. Okay,
So NU saya lebih berminat kepada ni lah, dia punya jahat jarum kan. Okay, dia punya apa, resistance beacon support ni. So dia dah touch kan. Okay, dah touch. So apa nak berlaku NU? So NU ni saya lebih selesa saya waiting dulu, hold dulu. Okay, kalau kita tengok daripada segi price dia buat apa ni, dia dah nampak, kita ada nampak dia buat satu chart pattern, nampak tak? Kalau daripada sini chart pattern apa begini. Kalau macam ni punya bentuk chart pattern apa reversal chart pattern lah saya rasa. Apa wages kot. apa nama lah kan. So kita akan tunggu apa? Tunggu dia breakout atas, kita akan buy. Dia breakout bawah, kita akan sell. Simple lah. Sebab price dalam chart pattern tunggu breakout je lah. Kamu tak perlu nak buat alih nujum saya rasa dia nak buy, saya nak buy lah cikgu. Saya akan selesa tunggu dia breakout. Sama ada dia breakout atas, kita akan buy. Dia breakout bawah, kita akan sell. Breakout dan test. Okay, sama je macam ni. Dia breakout, kita akan test lagi. Itu lebih selamat. Okay, dia dalam bentuk, bagi saya adalah mode chart pattern. So kita tak ada annihilation lagi. Okay, dapat. Yang tu Muhammad Zulkifli Osman, try analisa GJ. GJ saya dah analisa, nanti boleh tengok balik saya punya live. Pecah tekuk. Okay, so GJ kita akan tunggu dia breakout dia punya resistance, baru kita akan buy. GJ mudah yang tu. Okay, so kalau tak ada soalan, okay, so saya ucapkan terima kasih sebab join lah saya. Ramai juga lah, saya tengok tadi kat 50 orang kan. Okay lah, ada pertambahan kan. Okay, semangat lah sikit saya nak analisa kan. Okay, so kalau sebelum ni saya buat analisa dengan admin saya je kan. Apa-apa kami dua je buat kan. So bila share ni sonok juga kan. Ya betul, kena banyak melukis. Kalau kamu trader price action, tak nak kamu kena lukis. Yang tu je. Kamu kena lukis, kamu tengok. Kamu lukis, kamu tengok. Kamu lukis, kamu mapping apa panggil? Mapping, tengok. Lama-lama kamu akan faham lah. Sebab tu saya tak guna handset sebagai untuk saya trade. Saya banyak guna sebagai desktop, laptop kan. Supaya mudah bila kita ada trade. Dan ni senang untuk kita tengok balik. Dan tambah pula ada trading view kan. Lagi cantik lah. Sebab apa yang kita lukis kat laptop atau desktop akan dapat tengok scene dengan kitanya kita punya handphone. Okay. Ya, terima kasih sama-sama daripada M Nabil Aizat. Okay, so kita insyaAllah kalau tak ada halangan, saya akan cuba live pada hari Selasa malam. Okay, apa-apa saya akan update lah. Okay, saya akan cuba untuk konsistentkan seminggu 3 kali live kan. Selasa malam ataupun Rabu atau Khamis. Kalau Rabu Khamis tu adalah salah satu lah. Selasa tu kalau boleh saya nak wajibkan. Sebab time tu market dah nampak movement yang lebih clear kan. So mana tahu ada peluang-peluang yang kita boleh entry sekali sama-sama kan. So kita entry lah. Okay. Ya, banyak backtest, banyak forward test kan. Banyak lukis lah. Saya suka banyak lukis. Okay. Lukis dan aplikasikan. So insyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih sebab join live saya. So kalau tak ada apa-apa, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Okay. Moga kita dapat profit yang lebih bermanfaat untuk minggu depan. Profit yang lebih baik daripada minggu lepas. Itu. InsyaAllah. Okay, terima kasih.